Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi adik-adik, ibu bapa, para guru yang dikasihi, khasnya kepada anak-anak pelajar kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah lah. Khasnya lagi murid tahun 2. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada sesi ini, kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Biar anak-anak sekalian, okey, apa yang anak-anak faham, apa anak-anak nampak pada skrin yang Ustaz paparkan ni? Gambar kan? Gambar cantik alam yang Allah jadikan cantik, air terjun, sungai, pemandangannya indah yang Allah berikan kepada kita. Ini semuanya bakal binasa. Satu ketika akan binasa, musnah. Dan mulanya sebelum tak ada apa, sekarang ni ada. Maka kita nak belajar pada sesi kali ini tentang baqaun. Baqaun, kekal. Allah bersifat dengan kekal, lawannya fanaun, binasa. Okay, anak-anak sekalian, mari kita mendalami, menghafal dan menghayati, menjadikan dia satu pegangan yang kukuh, pegangan yang kukuh di dalam jiwa kita, bahawa Allah wajib bersifat dengan sifat baqa, sifat baqaun, iaitu kekal. Allah bersifat dengan sifat kekal yang kita dah belajar sebelum ni. Qidamun sedia, dia tidak ada permulaan dan dia tiada ada kesudahan, kekal, tiada ada kesudahan, binasa. Okey. Baqaun apa anak-anak? Kekal. Baqaun adalah kekal. Baqaun ialah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Apa? Baqaun. Lawan dia ataupun mustahilnya ialah fanaun. Fanaun. Fana ni binasa, habis, mati, hilang. Apa lagi? Seumpama dengannya lah, lenyap. Ini binasa. Berarti Allah tidak binasa. Selain daripada Allah, semuanya binasa, semuanya mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua orang pasti akan mati, binasa. Okey, baik. Baca baqaun, sifat Allah. Apa artinya? Kekal. Apa artinya? Kekal. Baqaul apa arti lagi kekal tu? Baqa tidak binasa bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak binasa. Zat Allah, af'al Allah, perbuatan Allah semua tidak binasa. Okey, ingatlah Allah bersifat dengan sifat baqaun. Baqaun, kekal. Kekal segala-gala, semuanya kekal zat, kekal sifat, kekal af'al dia kan. Lawannya fanaun, binasa. Mustahil Allah bersifat dengan binasa. Mustahil. Apa itu mustahil? Tidak mungkin. Tidak akan terjadi sama sekali Allah binasa. Mustahil. Okey. Jadi apakah hukum kita sebagai seorang manusia? Saya dikata kita ni semua sebagai manusia. Apakah hukum kita? Hukumnya wajib mengaku bahawa Allah bersifat dengan sifat baqaun, dan mustahil Allah bersifat dengan fanaun. Wajib. Kalau kita tak mengaku, tidak percaya, tak iltizam dalam hati Allah baqa, maka kita terkeluar daripada orang beriman. Kenapa? Kalau Allah mati, Allah tak ada, Allah akan musnah. Jadi kita tak percaya kepada Allah. Sebab Allah hakikatnya memang tak mati, tidak musnah, kekal selama-lamanya. Kita je yang mati, yang musnah, yang akan tidak ada upaya apa-apa. Okey? Faham Boleh? Okey, boleh. Alhamdulillah. Allah itu baqaun. Allah itu apa? Baqaun. Mustahil fanaun. Mustahil fana. Boleh ingat? Okey, ingat. Bagus. Alhamdulillah. Setelah kita membicarakan tentang sifat dia, kita dah yakin bahawasanya Allah itu baqa dan mustahil dia fana. Marilah kita memperkukuhkan dengan dalil naqli.
Apa tu naqli? Naqal daripada Al-Quran dan hadis. Tapi ini kita kita ambil daripada Al-Quran. Okey, baca ada punya dalil naqli ni ialah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan. Kita boleh waqaf kat situlah. Kalau nak sambung, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okey, setelah kita faham ini ayat Quran, marilah kita hafal satu-satu. Kullu man, kul kita dah belajar sebelum. Kullu syai'in, kul tiap-tiap. Man, sesiapa saja. Kullu man, segala yang ada di bumi. Kita faham gitu. Kullu, tiap-tiap. Man, sesiapa saja. Apa saja itu? Segala yang ada di bumi. Bumi ini, di alam ini, apa yang ada? Bulan, bintang, matahari, langit, bumi, pokok-pokok, dan apa-apa yang ada isi di antara langit dan bumi, di luar bumi pun semuanya, kullu man. Sekolah. Apa yang berlaku kepada semuanya? Alaiha fan. Alaiha fan. Okey, alaiha, di atasnya akan binasa. Kita kena ingat. Bahasanya kullu man alaiha fan. Alaiha, akan atasnya, fanin, binasa. Ke atasnya, atas semuanya. Man itu bumi, makhluk ini binasa. Binasa, akan hilang, akan mati, akan musnah. Tidak boleh kekal tanpa dengan pertolongan Allah, tanpa yang Allah yang mengekalkan semuanya ini. Dan dipertegaskan wa yabqa. Apa anak-anak? Wa yabqa. Apa arti wa yabqa? Yabqa ni kekal. Wajhu ni wajah atau zat Allah. Rabbika, Tuhan engkau. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal zat Tuhan engkau. Okey, wa yabqa wajhu rabbika, kekal zat Tuhan. Dzul jalali wal ikram. Zu, yang mempunyai, al jalalah, kebesaran, wal ikrami, kemuliaan. Boleh anak-anak? Okey, mari bersama-sama kita hafal. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di bumi akan binasa. Segala yang ada di bumi akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di bumi akan binasa. Boleh? Okey, satu. Okey, kita rangkap yang kedua ataupun pernyataan yang kedua. Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan kekallah zat Tuhan kamu. Dan kekallah wa yabqa, dan kekal zat Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kita, Rabbika, engkau tu. Kat sini saya minta maaf, saya tak termasuk ke Tuhan kamu. Tak apa. Wa yabqa wajhu rabbika, kekallah dan kekal Tuhan, zat Tuhan. Dzul jalali wal ikram. Dzu, yang mempunyai, al jalali, kebesaran, wal ikrami, kemuliaan. Boleh? Kullu man 'alaiha fan. Tiap sesuatu, segala sesuatu di bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah zat Tuhan kita, zat Tuhan kamu. Dzul jalali, yang mempunyai kebesaran, wal ikram, kemuliaan. Boleh anak-anak? Okey, kalau boleh alhamdulillah. Hafal, ulang. Hafal, ingat ini ayat Quran yang membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu kekal, dan selain daripada Allah tu binasa. Tak boleh buat apa-apa. Jadi kita tak takut selain daripada Allah. Allah yang kita takut sebab Allah kekal. Yang lain semua akan mati. Kita akan mati. Siapa-siapa saja akan mati. Tak ada berkuasa apa-apa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Okey anak-anak? Hebat. Mantap. Hebat. Okey. Baik anak-anak, apabila kita telah pun memahami dalil
akli, dalil naqli, maka sekarang kita nak memperkukuhkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa dan mustahil bersifat fana dengan dalil akal kita. Allah itu kekal selama-lamanya. Allah pastilah Allah yang mempunyai, yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha melihat, yang maha berkehendak, semuanya adalah kekal selama-lamanya. Jika Allah tidak bersifat dengan baqa, tidak bersifat kekal, tentulah Allah binasa. Kalau tak baqa, binasalah. Maka binasa itu sifat makhluk. Jadi mustahillah Allah binasa. Apa? Mustahillah Allah binasa. Jika Allah binasa, sudah tentulah alam ini tak ada. Allah tak boleh buat artinya. Jadi sekarang alam ni masih ada, masih kekal. Allah ciptakan manusia daripada satu generasi ke satu generasi. Allah akan jadikan gunung ganang daripada gunung yang hutan tebal menjadi bandaraya yang indah. Bangunan yang tinggi-tinggi. Lepas tu Allah musnahkan satu kaum demi satu kaum. Allah jadikan lagi satu kaum yang baru. Dan akhirnya nanti satu ketika yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan alam ini akan dimusnah dan dia akan dibangunkan. Allah akan cipta lagi alam yang lain yang lebih hebat lagi, alam akhirat. Yang ketika itu nanti Allah akan balas orang yang beriman dengan balasan yang baik, dengan selesa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti jika dia engkar ataupun dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan campak dia di dalam neraka Allah wal a'yadzubillah. Sudah tentulah kita tak mampu menanggung azab neraka Allah yang maha hebat, maha pedih itu. Baik, antara faedah-faedah yang kita nak pelajari, kenapalah kita mempelajari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ini, khasnya kepada sifat baqaun, kekal. Sifat baqaun ni kekal. Antara faedahnya ialah dapatlah kita merasai, bila kita mengaku, kita merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mengaku, kita tak rasa Allah tu berkuasa. Kita tak rasa Allah itu qidamun, Allah itu baqaun, Allah kekal. Kita tak merasa Allah kekal. Sebab itu kita takut. Kita melanggar apa-apa sahaja larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengajarkan solat, kita tidak menutup aurat, kita bercakap benda-benda yang menyakitkan orang lain, kita mengutuk, mengeji. Yang Allah larang perkara ini dilakukan di dalam kehidupan kita seharian, sehingga kan kita kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu, antaranya lain lagi, sentiasa ingat mati. Apabila kita dah ingat kita ini akan binasa, Allah saja yang kekal, dan Allah ini memiliki kuasa yang maha hebat, yang maha tinggi, yang maha sempurna, nanti akan membalas orang yang melakukan kebaikan, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan membalas orang yang melakukan kemungkaran dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Sudah tu kita ingat, tak boleh. Kalau aku mati, apalah akan berlaku di alam akhirat kelak. Okey. Seterusnya kita dengan sebab dua perkara ataupun kita beriman pada Allah ini dan kita sentiasa ingat mati, kita akan sentiasa berada dalam keadaan melakukan segala kebaikan. Allah akan bantu kita, Allah akan pelihara kita daripada kita ni melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa. Sebab apa? Kita percaya kepada Allah, kita bergantung kepada Allah. Yang sebelum ni kita belajar dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan kepada Muhammad, Allah itu esa, Allahus samad. Allah lah tempat pergantungan. Kita hanya bergantung kepada Allah. Nak belajar, ya Allah tolonglah aku nak belajar. Nak solat, tolonglah aku nak solat. Nak makan, tolonglah aku yang nak makan. Hati kita sentiasa berpaut dengan keizinan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Boleh? Boleh? Bagus. Baguslah anak-anak ustaz, anak-anak zaman sekarang ini, di samping dia mahir dalam ilmu-ilmu teknologi, tapi dia mahir dalam ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Dia akan memberikan kita hasanah fil dunia, baik di dunia, hasanah fil akhirah. Baik anak-anak sekalian, apabila kita dah mengetahui dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat baqaun, kekal, dan kita
dah mempunyai dalil naqli yang jelas, kita ada dalil apa akli yang jelas, akal yang jelas, kita dah tahu faedahnya, marilah kita beramal dengan mengekalkan perbuatan baik dalam kehidupan seharian, mengekalkan perbuatan-perbuatan kebaikan dalam seharian. Antara yang kita perlu buat, yang kita kekal ialah berzikir. Sebelum ni Ustaz dah ajar tentang Allah, Allahu Allah, Subhanallah, 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 antara lain. Kita baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak pun tak apa. Satu hari kita baca 100 kali. Esok baca 100 kali lagi surah Al-Ikhlas, akan memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita bersedekah. Bersedekah ni banyak benda. Bersedekah dengan kita memberi harta kita, bersedekah dengan memberi tenaga kita. Senyum pun sedekah. Senyum. Assalamualaikum. Apa khabar? Ambil apa pungut kertas sampah yang di jalan, masukkan dalam bako sampah, sedekah. Itu semua sedekah. Membuang sampah kita masuk dalam bako sampah, tempat yang dibenarkan untuk buang, juga sedekah. Itu jadi ibadah. Kita menjaga kelestarian alam sekitar. Membantu orang lain, membantu makcik, membantu pakcik, membantu mak, membantu ayah, membantu cikgu. Semua ini adalah amal-amal kebaikan yang perlu kita jaga dan kekalkan dalam kehidupan kita. Disebabkan apa? Disebabkan kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat kekal, yang akan membalas kita dengan balasan-balasan baik apabila kita mati kelak. Dan seterusnya kita menjaga kebersihan diri kita, kebersihan mata kita, kebersihan mulut gigi kita, kebersihan gigi kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan rumah kita, kebersihan jalan, kebersihan buku, beg, semualah yang berkaitan dengan kehidupan kita jaga kebersihan. Kerana apa? Kerana kita yakin bahawasanya Allah bersifat baqaun, Allah kekal, yang melihat, memandang, memerhati, menyusun, mengatur kehidupan kita. Jadi anak-anak sekalian, jadi antara aktiviti yang anak-anak boleh buat ialah aktiviti buatlah, tulis, ambil buku, tulis perkataan baqaun, tulis baqaun arti kekal. Lawan dia fanaun binasa. Buat Allah tulis kekal. Alam tulis binasa. Buat satu page pun cukup. Satu kertas je pun cukup. Tulis kata kekal. Berarti kita semua bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat cantik-cantik, tangkap gambar, masukkan dekat komen. Boleh? Okey, alhamdulillah. Secukup dulu sampai setakat ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain sesi, di lain tajuk lain. Tajuk ini pun sangat besar. Adik-adik belajar sekarang sangat simple. Nanti peringkat menengah akan lagi besar, peringkat universiti lagi besar-besar. Kajian benda yang sama saja. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bye.